Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Hari ini saya dan rakan saya, Syira Rodi, akan membentangkan hasil tugasan kami iaitu Kesultanan Melayu Melaka dari aspek sejarah kemasyarakatannya. Okey, baiklah kita pergi kepada pengenalan. Kesultanan Melayu Melaka ni merupakan sebuah kerajaan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Malaysia dan dunia, khususnya dalam bidang perdagangan, sosial dan politik di Asia Tenggara. Kesultanan Melayu Melaka ni diasaskan oleh para Meswara pada penghujung abad ke-14 di mana selepas beliau melarikan diri dari Majapahit dan membentuk sebuah kerajaan di Bertam yang kini dikenali sebagai Melaka. Kedudukan geografi untuk Melaka ni dia terletak di Selat Melaka, sangat strategiklah untuk hubungan perdagangan. Okey. Seterusnya, Melaka ni dia bagi impak yang besar lah dalam sejarah dunia melalui ekonomi, agama dan sistem pemerintahan. Okay, now kita tengok struktur sosial di Melaka. Okey, untuk struktur sosial ni dia terbagi kepada 3 golongan utama, iaitu golongan pemerintah, golongan bangsawan dan pembesar dan golongan rakyat biasa. Untuk golongan pemerintah ni, Sultan dia mempunyai kuasa yang mutlak untuk menguruskan negara. Sultan ni juga dia bertanggungjawab dalam menjaga agama Islam dan melaksanakan sistem perundangan, contohnya Hukum Kanun Melaka. Melalui golongan pemerintah ni juga dapat mewujudkan hubungan diplomatik dengan kuasa luar seperti China dan Arab. Selanjutnya kita lihat kepada golongan bangsawan dan pembesar. Okay, untuk golongan ni dia terdiri daripada orang yang dilantik oleh Sultan untuk mentadbir negara dan menguruskan sistem ketenteraan dan hubungan luar. Pembesar ni juga dia mainkan peranan penting dalam pengurusan wilayah dan pertahanan negara juga. Untuk golongan rakyat biasa, dia terdiri daripada petani, buruh, nelayan, pedagang. Dorang ni jadi penggerak dalam ekonomi Melaka. Golongan rakyat biasa ni juga, dorang pun terlibat dalam mempertahankan benteng negara. Okey, baiklah sekarang kita lihat pengaruh kebudayaan dan agama. Okey, pengaruh kebudayaan ni dia ada 3 juga, iaitu India, China dan agama Islam. Okey, yang pertama kita lihat pengaruh kebudayaan India. Untuk pengaruh kebudayaan India ni, terutamanya seni bina, bahasa, seni persembahan ni, dia banyak dipengaruhi oleh budaya India lah. Contoh, seni bina, Masjid Kling yang ada unsur Hindu, Islam, Cina. Okey. Menara masjid ni, dia berbentuk stupa Buddha. Ini menunjukkan ada pengaruh daripada budaya India lah. Untuk bahasa pula, kebanyakan perkataan dari Sanskrit diserap ke dalam bahasa Melayu. Okey, di sini ini pun boleh nampak jugalah ada pengaruh dari budaya India. Untuk pengaruh Hindu dan Buddha ni dia kekallah dalam adat istiadat kerajaan. Terusnya pengaruh kebudayaan Cina. Untuk pengaruh kebudayaan Cina ni, diorang ni mempengaruhi bidang perdagangan, kraftangan dan adat resam masyarakat Melaka. Untuk perdagangan, contoh macam pedagang dari China, dia bawa barang datang Melaka, contohnya barang dagangan dia sutra, porselin, logam. Okay, dia bawa datang pergi Melaka. Lepas tu, perdagangan ni juga dia menunjukkan adalah pengaruh luar, iaitu pengaruh Cina masuk pergi Melaka. Lepas tu, perdagangan ni juga dia memperkukuhkan lagi kedudukan Melaka ni sebagai pusat perdagangan utama yang menggabungkan timur dan barat. Untuk adat resam masyarakat Melaka ni pula, contohnya macam sambutan Tahun Baru Cina, sampai hari ini masih dikekalkan.
Oke, sekarang kita lihat pengaruh agama Islam. Oke, daripada pengislaman Parameswara ni lah, dia menjadikan agama Islam ni sebagai agama rasmi kerajaan. Lepas tu, Islam ni juga dia memperkenalkan hukum kanun Melaka. Kenapa dia memperkenalkan hukum kanun Melaka? Sebab dia ada kaitan dengan Islam dan Melayu. Hukum kanun Melaka ni dia pentinglah untuk memelihara keadilan, kestabilan, kemakmuran yang di Melaka. Melaka ni juga dia menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Okey, baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya iaitu Syira Rudi untuk melanjutkan perbentangan. Terima kasih Wahidah, rakan pembentang. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang peranan perdagangan dan ekonomi dalam Kesultanan Melayu Melaka. Perdagangan merupakan nadi utama ekonomi Kesultanan Melayu Melaka, di mana ia menjadi asas kekayaan dan kemakmuran kerajaan, menyokong kestabilan politik dan pentadbiran Melaka. Perdagangan merupakan nadi utama ekonomi Kesultanan Melayu Melaka kerana inilah aktiviti yang menjadi punca utama kemajuan dan kegemilangan kerajaan tersebut. Pada abad ke-15, Melaka muncul sebagai salah sebuah pusat perdagangan antara bangsa yang paling penting di rantau Asia Tenggara. Perdagangan bukan sekadar aktiviti jual beli tetapi menjadi tunjang kepada ekonomi negara kerana hasil perdagangan membawa kekayaan yang besar kepada kerajaan. Kemakmuran ini membolehkan Melaka berkembang sebagai sebuah kerajaan maritim yang kuat dan dihormati oleh kuasa luar. Selain itu, kekayaan daripada perdagangan turut membantu kerajaan mengekalkan kestabilan politik serta memperkukuh sistem pentadbiran, khususnya dalam pengurusan pelabuhan dalam hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Seterusnya, kedudukan strategik Melaka. Faktor utama yang menyumbangkan kepada kejayaan perdagangan Melaka ialah kedudukannya yang sangat strategik, iaitu terletak di Selat Melaka. Selat Melaka merupakan laluan perdagangan antara bangsa yang menghubungkan dunia timur seperti China dengan dunia barat seperti India dan Arab. Oleh sebab itu, ramai pedagang memilih untuk singgah di Melaka sama ada untuk berehat, mendapatkan bekalan atau menjalankan urusan perniagaan. Kedudukan ini menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot, iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran barangan dari pelbagai tempat. Antara barangan utama yang diperdagangkan termasuk rempah ratus yang sangat bernilai, emas dan timah, serta sutera dan kain kapas yang dibawa dari luar. Situasi ini menjadikan pelabuhan Melaka sentiasa sibuk dan aktif sepanjang tahun. Kesan perdagangan terhadap kehidupan sosial. Perdagangan telah membentuk masyarakat Melaka yang bersifat kosmopolitan dan berbilang bangsa kerana pelabuhan ini menjadi tumpuan pedagang dari pelbagai wilayah. Interaksi antara pedagang asing dan penduduk tempatan pula membawa kepada pertukaran budaya dan adat resam yang memperkayakan kehidupan sosial masyarakat Melaka. Selain itu, aktiviti perdagangan turut membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan serta meningkatkan taraf hidup mereka melalui penglibatan dalam sektor pelabuhan dan perniagaan. Malah, perdagangan juga menjadi medium penting dalam penyebaran agama Islam apabila pedagang Muslim memainkan peranan dalam menyebarkan ajaran tersebut di Melaka. Sistem pendidikan dan pengetahuan. Sistem pendidikan di Melaka berteraskan ajaran Islam dan nilai keagamaan kerana pendidikan pada zaman tersebut bertujuan membentuk masyarakat yang beriman dan berakhlak. Pendidikan dijalankan secara tidak formal di masjid, surau, istana dan rumah ulama yang berfungsi sebagai pusat utama penyampaian ilmu kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan pula disampaikan secara lisan melalui pengajian serta pengajaran kitab-kitab agama yang menjadi sumber rujukan penting ketika itu. Oleh itu, pendidikan pada zaman Melaka bertujuan melahirkan individu yang berilmu, berakhlak mulia dan mempunyai pegangan agama yang kukuh. Terusnya, peranan ulama dalam penyebaran ilmu. Ulama memainkan peranan penting sebagai pendidik dan penyebar ilmu pengetahuan kerana merekalah tokoh utama dalam membimbing masyarakat Melaka. Mereka mengajar ilmu seperti Al-Quran, hadis, fiqh dan tauhid bagi memastikan masyarakat memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, ulama juga bertindak sebagai penasihat sultan serta pembimbing masyarakat dalam hal keagamaan dan nilai sosial. Kesannya, peranan ulama telah membantu mengukuh identiti Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka dalam menjadikan Melaka pusat penyebaran ilmu Islam. Hubungan sosial dan keluarga. Masyarakat Melaka mengamalkan struktur keluarga besar yang melibatkan ibu bapa, anak serta saudara mara kerana keluarga merupakan institusi utama dalam kehidupan tradisional.
Keluarga menjadi institusi penting dalam membentuk nilai sosial dan moral individu melalui didikan serta bimbingan sejak kecil. Hubungan kekeluargaan pula berasaskan sikap hormat menghormati dan tanggung jawab bersama bagi memastikan keharmonian keluarga sentiasa terpelihara. Kekeluargaan terhadap kehidupan sosial. Hubungan kekeluargaan mengukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat kerana ikatan keluarga yang kuat membentuk masyarakat yang bersatu. Nilai kerjasama dan tolong-menolong turut diamalkan dalam kehidupan seharian melalui semangat gotong royong dalam kalangan penduduk. Adat dan tradisi pula diwarisi daripada satu generasi ke generasi melalui institusi keluarga yang menjadi medium utama mengekalkan budaya masyarakat. Oleh itu, keluarga menjadi asas kepada pembentukan masyarakat Melaka yang stabil, tersusun dan mempunyai nilai sosial yang kukuh. Untuk menutup pembentangan saya, dapat disimpulkan bahawa perdagangan menjadi asas utama kegemilangan ekonomi Kesultanan Melayu Melaka, kerana ia menjadikan Melaka pusat perdagangan antara bangsa yang makmur. Sistem pendidikan serta peranan ulama pula melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak melalui penyebaran ilmu Islam yang meluas. Hubungan kekeluargaan juga mengukuhkan struktur sosial dan keharmonian masyarakat dengan menanam nilai kerjasama serta perpaduan. Keseluruhannya, masyarakat Melaka memiliki sistem sosial yang seimbang dan tersusun hasil gabungan kekuatan ekonomi, pendidikan, dan institusi keluarga.